A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang hormati Tuan Pengurusi Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana dengan taufik dan inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini, solat maghrib berjemaah dan juga duduk di majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Dan pada malam ini saya kenalkan diri dulu. Ustaz Muhammad Hairi Ismail daripada Putrajaya, yang mana sebagai pengasas Pusat Rawatan Tradisional Syifa Tabibi dan juga pengamal Perubatan Islam. Insya-Allah setiap kuliah kita ni memang dalam bab perubatan Islam, perubatan Islam. Jadi pada malam ini insya-Allah kita berkongsi ilmu tentang bab perubatan Islam, yang mana kita akan syarahkan tentang satu bab, sebab-sebab gangguan syaitan ke atas manusia. Begitu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, yang mana perlu kita tahu di zaman yang penuh moden ini, teknologi kita semakin canggih dan perlulah kita tahu sihir ini lebih canggih juga. Dia naik selari dengan teknologi ini. Kalau kita lihat di pusat rawatan saya sendiri, setiap hari ada kes. Bukan sebulan sekali, setiap hari ada kes gangguan ni. Sama ada gangguan sihir, kena sihir, ataupun gangguan keturunan yang saka, ataupun gangguan jin, santau dan sebagainya, pukau dan sebagainya, banyak. Jadi menjadi satu amanah untuk kita berkongsi ilmu kepada masyarakat, bagaimana cara nak menangani dia. Jadi silaplah kalaulah kita ni ada ilmu yang sedikit ni tapi tak berkongsi dengan masyarakat. Jadi satu kesalahan pula pada kita. Ilmu perlulah diturunkan dan diajarkan kepada masyarakat, agar kita terlindung daripada segala gangguan syaitan. Baik. Kita lihat sebab-sebab gangguan syaitan ke atas manusia ini ada beberapa sebab. Yang pertamanya kerana tugas syaitan itu sendiri, tugas dia. Kita lihat dalam sejarah, diceritakan dalam surah Al-Baqarah, di mana iblis, ketua syaitan iblis, bila mana dia tidak sujud hormat kepada Nabi Adam AS, setelah diperintah Allah SWT supaya sujud hormat kepada penciptaan dia, namun dia ingkar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Tuhanmu yakni Allah menyuruh kepada seluruh para malaikat dan penghuni syurga waktu itu, sujudlah semuanya kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, ya, sujud hormat. Penghormatan untuk apa? Untuk penghormatan itu menunjukkan kehebatan Allah dalam mencipta makhluk yang manusia. Ya. Jadi fasajadu, sujudlah kesemuanya illa iblis, malaikat si iblis ni tadi. Sebab apa? Diterangkan lagi aba wastakbara. Aba maksudnya dia enggan dia. Wastakbara maksudnya dia besar diri, dia takbur dia. Wa kana minal kafirin. Maka Allah hina dia, tergolong dengan golongan-golongan kafir. Asal nama iblis ni Azazil, nama dia dalam syurga. Sedap nama dia, Azazil. Ya. Setelah mana dia ada sifat enggan tadi, takbur dia dengan Allah Ta'ala, maka dilaknat oleh Allah, ya, menjadilah namanya, ditukar menjadi iblis. Iblis maksudnya berputus asa. Itu maksud dia, iblis. Syaitan asal daripada syaitanah, satu lagi asal daripada ba'udah, jauh dia dari rahmat Allah. Ya, syaitan jauh dia dari rahmat Allah. Jadi iblis ni maksudnya berputus asa. Si iblis bila mana jadi begitu, ya, dicampakkan dari syurga ke dunia. Namun begitu sempat lagi si iblis ni memohon permintaan pada Allah SWT. Iblis minta 3 perkara, ya, 3 perkara permintaan si iblis. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku hingga hari kiamat. Permintaan si iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan kematianku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Iblis itu permintaan itu. Yang kedua, ya Allah, izinkan aku dan bangsaku dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihat aku dan bangsaku. Jadi dia minta, ya Allah, aku dan bangsaku dapat melihat manusia, sedangkan manusia tak dapat melihat aku dan bangsa. Itu pasal kita manusia yang normal ni tak nampak alam jin. Ya, begitu. Yang ketiga, ya Allah, izinkan aku perbanyakkan calon penghuni neraka dari kalangan anak cucu Adam. Itu yang ketiga, tu poin yang ketiga. Lihat. Memang dah perjanjian tu, dah permohonan. Memang tugasnya menyesatkan sehingga anak cucu Adam ni masuk ke neraka bersama golongan mereka. Namun begitu, tidak dapatlah mereka menyesatkan mereka-mereka yang benar-benar ikhlas di dalam amalan. InsyaAllah. Itu dia. Baik. Jadi yang pertamanya tadi adalah kerana tugas dia tu. Memang tugas dia tu. Gitu. Jadi kalau kita nampak dalam masyarakat kita ni, kalau contoh bab semayang, bab solat dan sebagainya, kita tengok ada beberapa tempat situasinya seorang ni, ya, terlalu was-was. Ya, itu al-waswasu minasyaitan. Was-was itu daripada syaitan. Dia ambil semayang tadi, niat elok-elok, basuh muka, basuh tangan, rambut, kaki dan pakai, cukup dah. Dia masuk ke dalam dewan solat, tengok tangan ni, kasiku ni macam tak kena air, patah balik dia. Ambil semayang balik, ambil semayang balik, sampai kaki, doa.
Ketika dia doa itu, dia sudah yakin 100%. Dia masuk, bentar sejadah, mau nak solat, terdetik, kaki itu kat buku lari itu kan tak macam tak kena air. Dia tengok, betul, kering. Subhanallah. Kita lihat, siapa punya kerja? Syaitan. Ingat, ketika mana kita sudah yakin waktu itu, teruskan amalan atau amal ibadat kita. Jangan kita patah belakang. Tak boleh. Kerana yakin itu di tahap yang paling tinggi sekali. Yang mana di bawah hanya ada zon syak, waham dan sebagainya. Ya. Kenapa kita nak jatuhkan 100% yakin tadi, sedangkan kita sudah yakin? Jangan. Teruskan. Terus a'udzubillah, isti'azah, a'udzubillah insyaallah, begitu. Ada orang angkat takbir, tuan. Allah, dah masuk qasad ta'aruf ta'yin, dah masuk saja tu sembahyang fardu, maka 3 rakaat cukup. Cukup lah. Bila bang cukup lah. Cukup. Dia lintahnya, niat tu lintas. Niat sembahyang fardu maka 3 cukup. 3 rakaat. Cukup. Sudah dilintas cukup lah. Kali dia dengar air macam tak sempurna, maghrib tadi macam maghrib kan tak kena tu, dia letak balik tangan. Astagfirullahaladzim. Tu yang berlaku. Jadi was-was itu adalah penyakit. Kalau tidak dibendung, dia akan melarat. Itu pasal kalau kita tengok orang sembahyang basah kuyuk dah jumpa ni, tak sempurna lagi, dia ambil lagi. Ingat, bila jadi begitu, ambil tangan kanan kita tekan ke dada kiri kita ni, tekan dulu. Bacalah surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Baca 3 kali. Ya, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Insyaallah teruskan. Yang pastinya kena yakin. Ingat lagi kaedah fiqh. Bila mana sudah tahap yakin, jangan kita patah balik ke belakang, silap. Begitu. Bismillah. Kerana kaedah fiqhnya, yakin itu tidak boleh dicemari dengan was-was, kerana dia di tahap yang tinggi. Bismillah. Ya, begitu. Jadi pertamanya tadi adalah kerana tugas syaitan itu sendiri. Tugas dia mengusik orang, ya, agar mereka-mereka ini, masyarakat dan ummah ini mengikut jejak langkah mereka masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keduanya ada sebab-sebab gangguan syaitan ke atas manusia. Yang keduanya adalah kerana kesalahan-kesalahan manusia itu juga. Ya. Kadang-kadang kita tak sedar kerana kesalahan kita menyebabkan gangguan. Contohnya, kita nak pergi memancing, atau kita nak masuk hutan, masuk laut, membuat aktiviti. Dia sampai ke hutan atau di laut lah, pergi laut lah, dia nak mancing. Sampai ke laut dan sebagainya, dia buat mata kail, pasang batu,
untuk mancing soal arus kan, pasang batu mancing ngai tu, tanpa bagi salam, bismillah pun tak sebut, ya, terus dibaling pancing, zoom, ya, wah, main ni. Malam-malam syaitan tu beristirahat, ya, sungai, laut kan tempat dia lombong. Malam-malam mereka beristirahat, dia duduk tengah istirahat ramai-ramai. Kita datang salam tak ada, bismillah tak ada, zoom balik, kan ada batu kat situ kan, kena kepala dia. Ya. Mereka tak ada jasad tetapi ada jisim, kena dia, boom, tu yang kena tu mengamuk dia. Ya. Tu pasal ada satu kes dekat Kelang, datang pejabat saya, kesnya macam tu lah, ya. Datang nak pergi mancing sungai tanpa membaca apa-apa, terus diwali. Katanya tak sampai 5 saat, ya, joran dia tali tu, tali taksi ditarik, zoom zoom, betul air ini dan hati dia ikan besar ni, rezeki ni, dia pun sentak, main tarik-tarik. Setelah mana sampai di depan muka dia tuan-tuan, ya, dia cerita kat saya, sampai dia tarik betul ni depan, ya, naik kepada syaitan betina. Bayangkan, pada Pontianak naik, na'udzubillah, campak joran tu, lari di kampung dia. Itu demam dia 4 hari, 4 hari 4 malam. Isteri dia pun terkejut, makan tak nak, minum tak nak, cakap pun tak nak, demam menggigil dalam selimut. Alhamdulillah, datang berjumpa di pusat rawatan saya, diceritakan begitu, ya, namun kita tahu salah siapa tu. Itu pasal kita bagi tahu, bila mana nak masuk ke tempat-tempat begitu, sekurang-kurangnya bacalah ayat kursi, ya. Seelok-eloknya bagi salam tu, ada beberapa perkara, beberapa langkah yang boleh kita buat, yang diajar oleh para ulama. Yang pertamanya, bila sampai di tempat-tempat begitu, tak kira hutan dan sebagainya, bagi salam. Bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu cara dia, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Boleh hafal? Boleh hafal? InsyaAllah, itu yang pertama. Yang keduanya, hadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi Khidir alaihi salam. Hadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi Khidir alaihi salam. Yang ketiganya, membaca ayat kursi. Baca ayat kursi, kita baca ayat kursi sampai habis. Yang keempat, kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacalah sebanyak 3 atau 7 kali. Kemudian niat baik-baik, ya Allah, aku nak mancing, ya Allah, ya, kalaulah ada rezeki malam ni, kurniakan padaku rezeki, ya Allah. Begitu. Niat dia elok, niat dia elok, asal-asal terus bagi ni, insya-Allah. Jadi waktu kita bagi salam, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, nampak-nampak macam kita cakap sorang-sorang, tetapi tidak, ya. Tempat-tempat begitu memanglah ada golongan-golongan tu, kena bagi salam, gitu. Perlu kita ingat, sebabnya kita ni berfungsi dunia. Jangan bagi salam pada orang yang kita nampak je, gitu. Cara dia. Jadi kita dah bagi salam, dunia nak, ada orang bagi salam, tengok, ada orang. Orang ke tepi, dia nak mancing, jadi dia sempat lagi nak ke tepi. Tu pasal kita dah datang tak bagi salam, balik, kan terpancap kepada dia tu. Tu yang digeram, macam tu. Jadi kesalahan, kadang-kadang kesalahan kita sendiri.
Di antara yang lain, ya, berlaku kerana kesalahan manusia ni sebabkan gangguan. Ada beberapa golongan ni, ya, dia buat bisnes, ya, kemudian dia nak laris bisnes tu. Jadi dia ambillah pelaris. Contohnya dia ambil tangkal-tangkal ataupun mentera-mentera, ya, ataupun dia ambil wafak-wafak tertentu, ya, dengan bomoh, dukun, pawang dan sebagainya. Dia ambil barang. Contoh kat Thailand atau kat Kelantan namanya ada orang panggil Tok Cha. Tu saya buka bisnes restoran tu, boleh bagikan asimat untuk pelaris katanya. Dia minta kepada orang-orang macam tu. Dia percaya dia kepada bomoh dan sebagainya. Na'udzubillah. Bila dia ambil barang seperti kain kuning dan sebagainya, dia ambil, simpan. Ini awak ambil, simpan dalam poket. Confirm laris ni perniagaan. Rupa-rupanya yang dia ambil itu adalah syaitan. Itu panggil syaitan. Memang perniagaan dia nampak laris, tetapi kehidupan dia, ya, tidak aman, tak tenang. Bergaduh suami isteri dan sebagainya, tak tenang. Bawa balik syaitan. Anak-anak tak dengar cakap, tak menjadi, anak-anak tak menjadi, ya. Sebab apa? Kesalahan ambil syaitan sebagainya. Na'udzubillah misalnya. Jangan lu ambil benda-benda nampak macam kosong, ya. Kalau dia buka nampak macam kain kuning panjang tulisan Thailand, dipanggil mentera tu. Itu semua ada penglibatan syaitan. Lama kelamaan makan diri dia. Kejap dia laris tu, kejap. Lama-lama makan diri dia. Kerana apa? Tiada keberkatan. Duit nampak banyak. Satu hari punya perniagaan kadang 2-3 ribu satu hari. Tapi duit tak nampak, lesat kadang-kadang. Dapat habis, tak tahu pun. Kejap bayar ni, kereta rosak, ayah rosak, anak sakit dan sebagainya. Sebab apa? Keberkatan. Jadi kita ni biarlah ambil ilmu-ilmu yang betul, ya. Nak pakai pelaris, ya, pakai ayat Quran. Apa-apa saja di dalam kehidupan kita seharian, nak buat apa-apa, nak pakai pelaris ke, pembuka rezeki ke dan sebagainya, pakai ayat Quran. Ulama mengajar kita banyak ayat-ayat amalan untuk pembuka rezeki, banyak. Boleh kita kongsikan pada malam ini 4 perkara yang boleh kita amalkan. Buka rezeki itu, ya. Jadi pelaris, buat je, niat elok-elok, ya. Yang pertamanya ulama ajar kepada kita, ya, jangan tinggalkan sedekah. Sedekah bila? Hari-hari bersedekah. Bukan tunggu hari Jumaat, tak. Hari-hari bersedekah. Dan rezeki itu bukan sahaja duit, keuangan, tidak. Rezeki itu berbagai-bagai skop, rezeki itu berbagai-bagai. Anak kita sihat walafiat, ya, tak rajin demam, sihat, ya, alhamdulillah, rezeki. Isteri kita dengar cakap kita, ya, tak rajin melawan cakap, kan rezeki itu. Contohnya kita balik isteri itu, ya, asyik kena marah dengan kita, dimarah je kita, minta yang ambil teh tu, awal teh apa lah, kan? Macam mana kehidupan ni? Rezeki isteri yang solehah juga, anak-anak yang baik, kenderaan yang baik, ada kereta walaupun biasa-biasa tapi tak pernah beragam, ya.
baik. Ada jiran yang baik pun rezeki juga. Kita sihat walafiat, rezeki juga. Ya. Banyak rezeki, cabang rezeki. Pertamanya, bersedekahlah tiap-tiap hari. Hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan sedekah, ma naqasa malun min shadaqatin falyazdadu falyazdadu. Ya. Tidak akan berkurangan harta daripada sedekah itu, maka bertambahlah. Dan banyak lagi hadis berkenaan dengan sedekah. Itu yang pertama. Yang keduanya, solat duha tiap-tiap hari. Solat sunat duha tiap-tiap hari kita buatkan amalan. Ya, begitu. Sunat duha. Biarkan 2 rakaat satu hari, tak apalah, 2 rakaat sembahyang sunat duha. Janji kita buat. Yang ketiga, di malam hari begini sebelum tidur nanti, bacalah kita surah Al-Waqi'ah. Ya, suratul Waqi'ah. Baca surah Al-Waqi'ah. Ingat tu. Kadang ada yang terlupa. Orang sebut Al-Waqi'ah, disebutnya Al-Baqarah. Betul, kesian tu. Sampai subuh tak habis baca surah Al-Waqi'ah. Ya, di mana? Di dalam hadis menyebut, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah di malam hari, Allah telah tetapkan rezekinya di esok hari. Hebat. Sudah ditetapkan rezeki itu di esok hari. Bacalah surah Al-Waqi'ah. Itu yang nombor 3. Yang keempat, ya, istighfarlah kita tiap-tiap hari. Istighfar. Boleh ya? Paling pendek, astaghfirullahalazim. Paling pendek. Buatlah 100 kali. Kalau ada masa, buat 1000 kali istighfar. Dengan penuh ketenangan, dengan penuh pengharapan. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Astaghfirullahalazim, ampunkan dosaku, ya Allah. Begitu istighfar. Kalau panjang sikit, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjang lagi namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang panjang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar. Boleh cek kat internet kalau tak tahu, boleh cek internet. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Itu yang paling panjang sekali. Banyak kelebihan. Begitu, ya. Empatnya, istighfar hari-hari. Boleh ya? Itu kalau nak melari, pakai amalan tu. Buat amalan. Baik, sebab-sebab gangguan syaitan tadi yang disebut. Pertama tadi, kerana tugas syaitan di sini. Yang kedua, kerana kesalahan manusia. Yang ketiga, kerana terkena sihir. Tu, terkena sihir. Disihir orang. Sihir, santal, saka keturunan dan sebagainya, ya, menyebabkan seseorang itu kena gangguan syaitan. Jadi kalau sihir, perlulah dia cepat-cepat berubat. Berubat pula dengan apa? Dengan Al-Quran. Setengah orang ada tanya saya, ya, boleh ke Ustaz, orang tu pakai jin, sihir kan pakai jin. Jadi kita kena berubat dengan orang yang ada jin. Baru kena tu, kan salah. Kan boleh jatuh syirik juga. Orang tu dah sihir, dia pakai jin, dia nak berubat pakai jin pula. Na'udzubillah. Jadi penawarnya adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling hebat sekali. Diturun Allah Ta'ala, diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu namanya mukjizat akbar. Dapat pada Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkan kepada umatnya kita ni. Mukjizat.
Perlu kita tahu setiap bacaan-bacaan kita itu adalah mukjizat Allah yang paling agung. Baca Al-Fatihah pun hebat. Al-Fatihah itu pun dah hebat. Pokok pangkalnya perlu yakin. Yakin. Jangan diubat dengan benda-benda lain dan sebagainya. Kena pakai ayat Quran. Dan perlu ada gandingannya lah, ramuan ni. Contohnya kalau orang demam, ramuan ni contoh bahannya kena air, ya? Baca kat air, tiup, bagi dia minum, insya-Allah. Itu. Jadi yang perlunya kita ni, kalau seorang itu kena gangguan, perlulah dia ni berubat dengan ayat suci Al-Quran. Cari pengamal perubatan yang menggunakan Al-Quran. Dengar, kalau kita dengar dia tu, contohnya dia pengamal perubatan, dengar dia baca betul tak ayat Quran. Kadang-kadang pangkalnya bismillah, penghujungnya dengan kata berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di tengah-tengah tu kita pun tak dengar apa dia baca. Kadang-kadang dia pakai mentera-mentera Melayu, itu pun tak boleh juga. Jika mentera Melayu tu kita faham, tak apa, ya. Tapi mentera tu kita ucapkan, kita pun tak tahu mentera apa. Jangan, ya. Lebih baik jangan. Dikhawatiri yang dia baca tu adalah nama-nama syaitan. Akan sudah tak pasal-pasal. Jadi santau itu pun di dalam sihir juga sebenarnya. Sihir santau sama. Santau itu di dalam sihir. Bomo menghantar cara menyihir itu ada 7 keadaan. Kita kongsikan sedikit, ya. 7 keadaan orang menyihir. Ya. Pertama, dengan diberikan makan, disihir melalui makanan. Yang kedua, sihir melalui minuman. Yang ketiga, sihir melalui tanam. Dia tanam dia benda. 4, sihir melalui tabur. Dia taburkan abu mayat ke, taburkan atau disiramkan air, ya, air daripada takungan tanah atau takungan kubur dan sebagainya. Kemudian 5, sihir yang digantungkan. Kemudian sihir yang dihidup, boleh hidup. Contohnya dia bagi bunga kat orang tu, selalu terjadi kepada sihir percintaan, ya. Orang hantar bunga, perempuan tu hidup, sudah tergila-gila kat lelaki tu. Pada awalnya dia memang tak suka pun. Si teruna ni nakkan si dara, dipikat-pikat tak dapat, dipinang-pinang ditolak. Kemudian katanya, ingat ya awak, kalau saya tak dapat awak, seorang pun tak dapat awak. Oh, amaran dia. Rupa-rupanya dia buat sihir. Dia suruh orang hantar bunga yang telah dibuat sihir dan sebagainya. Cuba bau, orang tu pun bau, terkena. Tergila-gila kepada lelaki tadi tu. Dipanggil meroyan. Macam tu. Sihir yang dihidup. Itu. Jadinya 7 sihir ni tadi adalah cara pembuatan pelaksanaan sihir tadi. Dan di antaranya di dalamnya juga adalah santau. Contohnya sihir yang dibawa minum tu, santau, dipanggil santau. Sihir yang melalui makanan pun dipanggil santau. Yang ketujuh tu sihir yang ditiup. Yang ketujuh, tiup. Jadi sihir yang melalui ditiup pun dipanggil santau angin. Sihir yang ditanam tadi, jika tujuan kepada pemangsa tadi dia langkah, namanya santau langkah.
Seseorang tu bila yang ditujukan langkah saja tempat tu, maka dia tumbang. Terkena dah dia. Kaki bengkok dan sebagainya. Dah kena tu. Dinamakan santau juga. Jadi santau ni yang kita maklum ada 4 jenis tadi lah. Yang dibuat minum, yang dibuat makan, yang ditiupkan, dan yang ditanam. Itu. Santau itu di dalam sihir lah. Jadi orang Melayu kita pecahkan. Ya, kerana sihir. Baik, kemudian yang keempat, sebab-sebab gangguan syaitan itu adalah kifarah Allah SWT. Kifarah. Jadi dia ni dulunya dia solat. Dia solat dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala dah kurnia dia macam-macam dah. Rezeki pun dah banyak, limpah ruah sebagainya. Dia lupa daratan, dia lupa pada Allah. Dia buat maksiat. Beli rumah besar sebagainya, dia buat parti ke dalam tu. Ya, maka kifarah Allah juga. Kalau ada orang dengki dengan dia, zuh hantar sihir kena dia. Kifarah dia juga kerana dosa dia. Jadi cara pengubatan kalau begitu, ya, sebaiknya adalah dia bertaubat nasuha pada Allah. Jadi dengan itu kalau benar-benar taubatnya diterima, ya, sihir ni akan sihat. Maknanya sihir tu akan baiklah nanti. Gangguan sihir tadi reda. Kifarah tadi. Kifarah. Jadi itu beberapa perkara yang boleh menyebabkan gangguan-gangguan syaitan laknatullah. Oleh itu perlulah kita ada amalan harian. Ya. Jadi amatlah malam kita ni membuat satu-satu hari itu tanpa amalan. Ya. Setiap hari perlu ada amalan yang perlu kita lalui. Sekurang-kurangnya bacalah ayat kursi 3 kali selepas solat fardu. Begitu. Sekurang-kurangnya baca ayat kursi 3 kali selepas solat fardu. Sekurang-kurang. Jangan kita biarkan satu hari itu berlalu tanpa amalan. Tak. Salah. Kerana kita pun tak tahu siapa yang akan khianat kita. Kita pun tak tahu. Kita baik dengan semua orang, namun ada orang yang khianat dengan kita. Dan perlunya kita ni bersifat sederhana di dalam kehidupan. Bersifat sederhana di dalam kehidupan. Yang susah hanya kita ni kadang-kadang segala kemewahan kita tunjukkan kepada awam, pada umum. Kan salah. Nak menunjuk-nunjuk sikit tak apa. Alhamdulillah rezeki Allah dapat beli kereta mewah, kan okey lah tu. Tapi ditunjukkan dengan kejayaan saya boleh beli Velfire yang hebat ni. Ya. Saya tahu kampung ni tak ada seorang pun pakai Velfire, saya seorang je. Akan dia riak tu. Bagi dia hebat tu. Tetapi bagi orang yang melihat tu bagaimana? Ya, orang yang melihat kan sudah jadi hasad dengki pada orang. Ingat. Jadi tidak semua orang yang akan senang melihat kita senang. Begitu, boleh tahu. Tidak semua orang akan senang melihat kemewahan kita. Yang perlulah kita ni bersifat sederhana. Sederhana di dalam apa juga perbuatan kita. Kerana akhir zaman ini manusia ni, mak kata kita di akhir zaman ni kadang-kadang kita lihat manusia kalaulah ceteknya iman dia tu, terus dia mencari omong. Payah pun nak uzubillah.
Bukan di kampung-kampung saja, di bandar-bandar pun. Di bandar-bandar pun. Dia nampak kawan dia naik pangkat, dia geram dia. Kenapa dia naik pangkat lah? Sedangkan yang banyak buat kerja ni, KPI yang hebat ni, aku. Sudah. Jadi hasad dengki dia. Ya. Jadi dijumpanya pomol bagai disihir ni kawan. Sakit berbulan-bulan sakit kawan, tak pergi kerja. Akhirnya berhenti kerja dia. Naiklah dia pangkat tu. Dia naik pangkat. Na'udzubillah. Oleh kerana itu kita perlu ada tadi amalan. Sekurang-kurang saya sebut tadi, membaca ayat kursi 3 kali lepas solat. Dan juga boleh kita buat dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa membaca 3 ayat ni, maka kata 3 ayat ya, selepas subuh dan selepas maghrib, insya-Allah tidaklah diganggu syaitan. Ayat yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai akhir. Muflihun sampai ayat ke-5 muflihun. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Yang kedua membaca ayatul kursi. Yang ketiga 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Bermula dari amanar rasulu bima unzila. Amanar Rasul, bermula dari situ. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bacalah lepas subuh, kemudian kita baca juga lepas maghrib. Waktu maghrib kita baca. InsyaAllah baca lepas subuh, terpelihara kita sampai ke petang. Baca lepas maghrib, terpelihara kita sehingga ke subuh. Baca, buat amalan. Buat amalan. Daripada sekarang ni, daripada malam ni, insyaAllah tingkatkan hati, perlu ada amalan. Begitu. Kalau nak yang tadi itu kata pelaris dan sebagainya, murah rezeki, buat ayat tadi yang kita kongsikan 4 perkara tadi. Ya, buatlah insya-Allah. Jangan kita mencari selain daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak. Kenapa? Ayat Quran sudah cukup. Allah Taala menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi. Demikianlah kitab yakni Al-Quran yang tiada keraguan padanya. Tiada keraguan. Tiada keraguan padanya. Alhamdulillah sehingga pada malam ini, sehingga pada hari ini kita berubat, datanglah kes sihir bagaimanapun berat dia, kita memakai ayat Quran, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tidak kita memakai mentera, memakai tidak. Ayat Quran cukup. Kerana perlunya kita yakin tadi itu. Tuan-tuan kalau benar-benar yakin, tanam keyakinan. Anak demam, tanam keyakinan. Baca Al-Fatihah, baca 7 kali. Niatkan, ya Allah, takut anak aku demam, ya Allah, nama simpulan ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini, mohon padamu ya Allah, jadikanlah air ini sebagai air penawar. Tinafakir bagi subuh dah. Subuh. Jangan anak demam macam itu pakai tangkai. Kalau sini pakai tangkai hitam. Jangan. Kan ada kan? Kita buat sendiri. Baca ayat suci Al-Quran. Mukjizat. Perlu tahu, setiap bacaan ayat Quran itu semuanya hebat, berisi. Ada isinya, berisi. Ya, kerana mukjizat. Kalau benar kita yakin baca sekali je, ya Allah, pujakan satu mati Allah. Sembuh ini. Yakin itu benar dia. Maka Allah memberi kesembuhan kepada dia. Minta tuntun Allah. Niat kaya dia. Ya Allah, kepada Engkau lah aku menyembah, kepada Engkau lah aku mohon pertolongan ya Allah. Sembuhkan anakku ya Allah. Ya.
Baca niat dia dulu, sembuh dia insya-Allah. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau ada persoalan boleh kita buat persoalan sikit kalau ada. Kalau tak ada kita tutup. Ya, puan silakan. Ha? Okey, perempuan. Aha. Okey. Ya, betul. Ya, perempuan ada kalanya waktunya uzur. Jadi dia baca juga dalam hati, niatkan zikir. Niatkan zikir. Boleh baca. Niat zikir. Baca dalam hati tak apa. Niat zikir boleh. Boleh. Tak ada masalah. Persoalan lagi? Baik, wallahu a'lam. Insya-Allah tadi diucapkan terima kasih kepada pihak masjid menjemput saya pada malam ini berkuliah. InsyaAllah di masa-masa yang akan datang dapatlah kita sama-sama berjumpa dan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.